Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Mac bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Kes SRC rayuan akhir Datuk Seri Najib gagal. Juga edar ganja dalam brownies. Pelajar kolej direman. Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 4-1 hari ini menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menyemak semula sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC International Sdn Bhd. Keputusan majoriti itu dibacakan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat dan disokong Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Rosariah Bujang dan Datuk Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abdul Rahman Sebli yang mempengerusikan panel 5 hakim itu bagaimanapun membuat keputusan bertentangan. The review has been by the applicant, Datuk Seri Najib, has been dismissed 4-1. And legally, the accused has exhausted all avenues of appeal. It is the hope of the prosecution that this will bring closure to the SRC hearing or the SRC case. Terdahulu Datuk Seri Najib 69 tahun yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun itu di penjara Kajang memohon untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lepas. Najib dalam permohonan semakannya memohon pembebasan atau pendengaran semula rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, yang kini Hakim Mahkamah Rayuan, telah menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Najib bagi setiap 3 pertuduhan pecah amanah dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram serta penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit dan jika gagal, penjara 5 tahun. Mahkamah turut memerintahkan hukuman penjara itu berjalan serentak. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan Najib untuk mengetepikan sambitan dan hukuman penjara serta denda itu. Dengan keputusan dalam usaha terakhir bekas Perdana Menteri itu, bermakna beliau akan menjalani baki tempoh penjara 12 tahun yang dijatuhkan ke atasnya, melainkan mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Terdahulu Istana Kehakiman dibanjiri petugas media serta penyokong Datuk Seri Najib bagi menantikan keputusan permohonan semakan itu. Kegiatan seorang pelajar kolej yang menjual kek brownies dicampur ganja terbongkar selepas ditahan dalam serbuan di Ibu Negara Sabtu lepas. Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yahya Osman berkata, suspek yang berusia 19 tahun itu dipercayai aktif mengedar kek ganja sejak 3 bulan lalu. Dalam serbuan itu, polis turut merampas 6 kilogram kek mengandungi ganja yang dianggarkan bernilai RM21,000. Jelas Datuk Yahya, siasatan masih dijalankan pihaknya bagi mengenal pasti punca bekalan itu diperolehi. Semakan mendapati suspek tidak memiliki rekod kesalahan lampau dan ujian saringan air kencing mengesahkan suspek bebas daripada sebarang jenis dadah. Suspek direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis telah mengenal pasti pengirim bungkusan mengandungi tiub ubat gigi bercorak daun ganja yang dihantar kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata pihaknya sedang mengesan individu itu yang dipercayai warga tempatan untuk ditahan.
Terdahulu Datuk Husin berkata bungkusan tersebut disahkan sebagai ubat gigi selepas pihaknya menghantar sampel ke makmal dan hasil analisa mendapati ia tidak mengandungi sebarang jenis dadah. Polis sebelum ini menyiasat penghantaran bungkusan yang disyaki mengandungi barang terlarang dialamatkan kepada Datuk Seri Anwar dan Rafizi. Tangkap layar yang memaparkan pemberitahuan akhir Ramadan 1444 Hijrah 20 April 2023 dipercayai disiarkan menerusi paparan iklan di sebuah masjid menimbulkan spekulasi berhubung tarikh Hari Raya Aidilfitri. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam satu kenyataan menyarankan semua pihak agar menyemak ketetapan tarikh Hijri yang terdapat pada jam digital azan, khususnya di masjid dan surau, agar selari dengan kalender Hijri yang dikeluarkan JAKIM atau pihak berkuasa agama negeri dan disahkan oleh panel pakar falak. Kenyataan itu turut menyebut bahawa cerapan hilal Syawal bagi tahun ini adalah pada petang hari Khamis 29 Ramadan bersamaan 20 April. Pengisytiharan tarikh 1 Syawal pada setiap tahun pula dibuat oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja sejurus menerima laporan hasil cerapan anak bulan yang dibuat di 29 lokasi cerapan rasmi setelah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong yang mewakili duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Justru semua pihak diminta agar menghormati ketetapan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja mengenai perkara ini dan tidak membuat sebarang andaian mengenai tarikh Hari Raya Aidilfitri. Semalam, pihak pengurusan Masjid Wilayah Persekutuan menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan tarikh itu adalah bagi memberi kesedaran kepada jemaah untuk mengejar 10 malam terakhir Ramadan dengan meningkatkan amal ibadah. Justru pihak masjid meminta orang ramai untuk tidak beranggapan bahawa tarikh yang dipaparkan adalah suatu ketetapan. Lelaki yang memukul imam jemputan ketika solat subuh di Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah 1 Kuantan pada 26 Mac lalu akan dihantar ke Hospital Permai, Johor. Perintah itu dikeluarkan Magistrate Tengku Eliana Tuan Kamur Zaman terhadap tertuduh Ahmad Paijan Abdul Rashid, 38 tahun, bagi mendapatkan laporan mengenai keadaan kesihatan mentalnya. Ketika disoal adakah tertuduh faham dengan pertuduhan yang dibacakan terhadapnya, dia hanya berkata, "Saya terdengar suara." Timbalan Pendakwa Raya Izu Ain Farhana Ahmad dibantu Timbalan Pendakwa Raya Anwarul Hakim Abdul Muin kemudian membuat permohonan di bawah Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah agar tertuduh dihantar ke Hospital Permai bagi menjalankan pemeriksaan. Izu Ain Farhana juga meminta agar tertuduh tidak diberikan sebarang jaminan sehingga mendapat laporan psikiatri dari hospital tersebut. Mengikut pertuduhan, pada 26 Mac lalu kira-kira jam 6.30 pagi di ruang solat utama Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah 1, tertuduh dengan sengaja telah menyebabkan gangguan sembahyang subuh yang sah di sisi undang-undang. Mangsa adalah pelajar Ma'had Tafiz Turath Ilhan Muhammad Irham yang menjadi imam jemputan untuk solat subuh sempena program Khatam Subuh 2.0 di masjid berkenaan. Atas kesalahan di bawah Seksyen 296 Kanun Kesiksaan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sehingga setahun atau denda atau kedua-duanya. Jabatan Agama Islam Perak JAIB mengesahkan ayam segar di sebuah pasar raya di Kuala Kangsar disembelih mengikut syariat dan dakwaan bahawa ayam tersebut ditebuk di leher adalah tidak benar. Pengarah JAIB Harith Fazilah Abdul Halim berkata siasatan segera ke premis terbabit turut mendapati 3 syarikat yang membekalkan ayam ke pasar raya itu juga disahkan mempunyai sijil halal. Mengikut syariat, tak ada masalah apa. Sebab tiga produk, tiga syarikat yang dibeli oleh TF tu memang mengikut piawaian kita, memang ada sijil halal. Sijil sembelihan. Dakwa tebuk tu apa? Tak. Tebuk dekat ni tak betul. Memang apa kenyataan tu tak betul. Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Beliau ditemui media pada majlis berbuka puasa di Ipoh malam semalam. Haris Fazilah dalam pada itu berkata, pengguna Islam tidak perlu was-was untuk membeli ayam di pasar raya termasuk di pasar raya tersebut kerana proses sembelihan adalah mengikut hukum syarak dan peraturan yang ditetapkan. Jumaat lalu tular di laman sosial Facebook di mana seorang pengguna yang membeli ayam di sebuah pasar raya di Kuala Kangsar mendakwa terdapat kesan tebukan di leher ayam sekaligus menyimpulkannya
ia tidak halal. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail bagaimanapun dalam satu kenyataan juga berkata syarikat yang membekalkan ayam segar kepada pasaraya di Kuala Kangsar itu disahkan mempunyai sijil halal. Jelas beliau, bekalan ayam yang diperoleh pasaraya berkenaan adalah daripada syarikat di Melaka dan semakan dengan Jabatan Agama Islam Melaka Jaim mengesahkan ayam di rumah sembelihan itu disembelih mengikut syariat. 3 lelaki tempatan ditahan susulan rusuhan yang berlaku di Jalan Abdullah Tahir, Johor Bahru pada pagi Rabu lepas. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmad, lelaki berusia 23 hingga 26 tahun itu ditahan pagi hari kejadian dan pihaknya giat mengesan 7 lagi suspek terlibat. Terdahulu, polis menerima laporan berhubung sekumpulan lelaki warga tempatan yang memukul pengadu dan rakan sekerjanya menggunakan kayu baseball dan sebatang kayu. Pengadu mengalami luka calar di beberapa bahagian badan dan rakan sekerjanya mengalami sakit di bahagian perut dan kepala. Tambah Kamaruzaman, tindakan pantas anggota polis unit kereta peronda MPV Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan JBS berjaya menangkap 3 suspek di lokasi kejadian. Bagaimanapun, 7 lagi lelaki sempat melarikan diri dengan menaiki 2 Proton Gentoo dan Toyota Vios. Kesemua yang ditahan direman hingga 2 April depan dan kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Abdul Rauf sah Ketua Menteri Melaka ke-13. Bertemu kembali, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Bidara Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 petang tadi. Istiadat itu berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam di Pejabat Tuan Yang Terutama TYT jam 3.33 petang. Istiadat berkenaan sekaligus menamatkan teka-teki siapakah yang bakal menggantikan kedudukan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebagai Ketua Menteri selepas beliau meletakkan jawatan yang disandang sejak Mac 2020 lalu. Saya juga ingin mengatakan bahawa segala dasar dan juga peraturan yang sedia ada yang memberi manfaat yang baik pada negeri Melaka akan saya teruskan bagi memastikan bahawa urus takbir lebih baik akan dijadikan panduan kepada pentadbiran kerajaan ini. Saya menyeru kepada semua pembuat pelaksana dan juga pembuat dasar, terutama pejabat awam, untuk bersama-sama dengan saya bagi meneruskan segala kerangka dasar yang baru bagi memberikan impak yang lebih besar dalam memacu Melaka ke arah yang lebih gemilang. Sementara itu, Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Melaka akan dilantik dalam tempoh 48 jam. Beliau bagaimanapun belum dapat mengesahkan sama ada pelantikan itu akan turut melibatkan wakil rakyat daripada Blok Pakatan Harapan ataupun tidak. Perkara itu katanya akan dibincangkan bersama Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum membuat sebarang keputusan. Abdul Rauf menyandang jawatan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka. Beliau juga pertama kali bertanding di pentas politik di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara pada pilihan raya negeri PRN pada November 2021. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB menawarkan 1,864 tiket sempena Aidilfitri menerusi inisiatif Train House Express Lambayan Aidilfitri ke Pantai Timur. Menurut KTMB, dalam satu kenyataan, tiket akan mula dijual bermula 1 April dengan harga RM55 hingga RM83 bagi perjalanan sehala. KTMB berkata perkhidmatan itu adalah alternatif kepada pengguna yang pulang beraya ke Pantai Timur menggunakan jalan darat yang sering sesak setiap kali musim perayaan. Sebanyak 4 perjalanan train ekspres yang mula beroperasi dari stesen KL Central ke stesen Tumpat disediakan, begitu juga sebaliknya. Train khas Lambayan Aidilfitri ini akan berhenti di 16 stesen iaitu di stesen Bandar Tasik Selatan, Kajang, Seremban, Gemas, Mentakap, Jerantut, Kuala Lipis, Gua Musang, Kuala Krai, Pasir Mas, Tanah Merah, Wakaf Baru, Tumpat dan beberapa stesen lain.
Perjalanan pertama dijadual pada 19 April dan 24 April, manakala perjalanan kedua pula adalah pada 20 April dan 25 April. Train turut dilengkapi kemudahan coach katil, coach tempat duduk premier, coach tempat duduk superior, coach buffet dan coach chillax. Pengguna dalam pada itu disaran untuk melakukan pembelian melalui aplikasi KTMB Mobile Kits atau menerusi laman sesawang KTMB. Pembinaan Kompleks Madrasah Darul Tahfiz wa Ulimul Quran Lil Banat di Taman Amalina Ro'o Pahang amat diimpikan kira-kira 30 pelajarnya agar mereka dapat menuntut ilmu dalam suasana yang kondusif. Projek pembinaan itu pada asalnya telah dimulakan pada tahun 2018 namun terbantut akibat kekurangan dana ditambah faktor lain termasuklah pandemik COVID-19. Menurut jurucakapnya Ahmad Izhar Ahmad Nazri, madrasah ini telah ditubuhkan sejak 2004 lagi namun dengan kapasiti yang terhad. Atas kekangan itu juga, pelajar terpaksa menuntut ilmu dan menghafaz Al-Quran di ruang yang sempit. Walaupun fasa pembinaan kompleks berkenaan telah bermula sebelum ini, namun ia berdepan pelbagai cabaran sehingga membantutkan usaha itu. Jadi bila kita berjaya kumpulkan dana daripada orang ramai tapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kami which is berlaku pandemik banjir yang mana dia meratakan kembali tanah dan juga dia merosakkan beberapa binaan yang sudah mula dibina. Jadi sebab tu kenapa kita nak bangkit semula melihat pada keperluan dan juga harapan dan impian anak-anak ni nak tuntut ilmu dekat sini. Justru pembinaan kompleks di atas tanah seluas 4.4 hektar itu dilihat tepat pada masanya bagi menampung bilangan pelajar yang semakin ramai. Bagaimanapun, Ahmad Izhar berkata pihaknya memerlukan dana awal berjumlah RM1 juta bagi memulakan fasa awal pembinaan. Dan sekarang ni kira jumlah yang kami berjaya kumpulkan lebih kurang 100,000 dan untuk kita start off pembinaan ni kita perlukan RM1 juta yang pertama untuk kita mulakan pembinaan ni dan kita masih lagi memerlukan banyaklah sumbangan dana dan juga bantuan daripada para penonton dan juga para dermawan kat luar sana untuk bantu dalam proses dan perjalanan pembinaan madrasah ini sendiri. Jika dana berjaya dikumpul, kompleks bernilai 16 juta itu dijangka siap menjelang 2025 dan akan dilengkapi kelas pengajian, asrama pelajar dan guru, ruang solat serta pelbagai kemudahan lain. Orang ramai atau syarikat-syarikat korporat yang ingin membantu dalam pembinaan madrasah Darul Tahfiz wa Ulimul Quran Lil Banat, sumbangan boleh disalurkan ke akaun tertera atau layari laman web berikut. Agihan bubur lambuk oleh skuad Hijrah Prihatin diteruskan lagi hari ini di sekitar Lembah Kelang. Edaran kali ini tertumpu di Masjid Usamah bin Zaid di Wang Semaju, Kuala Lumpur. Agihan bubur lambuk itu diketuai Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saiful Lizan Siddiq, bersama pengurus penerbitan TV Al-Hijrah, Muhammad Ashrudi Burhan. Okey, alhamdulillah setelah 4 hari edaran bubur lambuk dan hari ini adalah hari kelima, hari terakhir untuk edaran skuad Hijrah Prihatin bubur lambuk di Masjid Usamah bin Zaid dan alhamdulillah 700 pek bubur lambuk telah diedarkan di masjid ini. Edaran hari ini dibuat lebih awal bagi menyantuni jemaah yang hadir ke masjid ini bagi menunaikan solat Jumaat. Okay, alhamdulillah pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TV Al-Hijrah disebabkan bersama-sama turun padang untuk bersama-sama mengimarahkan program masjid dan mengimarahkan bulan Ramadan buat masyarakat Wang Semaju pada hari inilah. Melihat ini satu program yang sangat baik dan perlu diteruskan lagi lah oleh stesen TV Al-Hijrah. Selain Hijrah Prihatin bubur lambuk, TV Al-Hijrah optimis meneruskan tanggungjawab sosial korporatnya menerusi Al-Hijrah on the Bus. Dengan kerjasama Mara Liner Sendirian Berhad, TV Al-Hijrah menawarkan program balik kampung sempena Aidilfitri secara percuma buat golongan yang kurang berkemampuan. Ia melibatkan 4 negeri iaitu Johor, Kelantan, Kedah dan Terengganu pada 14 April 2023. Lantai kuil runtuh ragut 35 nyawa.
Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing. Kedua-dua pemimpin itu kemudiannya memulakan mesyuarat yang berlangsung selama kira-kira 45 minit. Ia merupakan mesyuarat secara bersemuka buat julung kalinya diadakan antara kedua-dua pemimpin itu. Dalam ucapan ringkasnya, Xi yang mengalu-alukan kehadiran Anwar berkata beliau menghargai lawatan itu apabila Perdana Menteri menerima undangan ke China walaupun di tengah bulan Ramadan yang mulia. Beliau juga mengambil maklum ulang tahun ke-10 pelaksanaan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara tahun ini serta 50 tahun hubungan diplomatik pada 2024. Xi dalam pada itu berharap di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar, Malaysia dan China akan dapat bekerjasama lebih erat untuk membawa hubungan antara kedua-dua negara ke tahap yang lebih tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Beijing semalam sebagai lawatan rasmi 3 hari bagi memajukan kerjasama strategik antara Kuala Lumpur dan Beijing. Beliau diiringi Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming. 35 maut manakala 16 cedera selepas lantai di sebuah kuil di daerah Indore, India runtuh. Usaha menyelamat masih diteruskan bagi mencari beberapa lagi mangsa yang masih terperangkap. Terdahulu puluhan pengikut Hindu meraihkan perayaan Ram Navami yang disambut setiap tahun. Ketika kejadian mereka berkumpul di satu kawasan sebelum lantai yang menutupi telaga bertangga itu runtuh. Mangsa maut dilaporkan terjatuh dalam telaga berkenaan yang dijadikan sebagai tempat simpanan air bersih. Sementara itu, operasi menyelamat digerakkan bagi mengesan mangsa yang terperangkap di telaga terbabit. Pasukan kecemasan menggunakan tali dan tangga untuk menarik mangsa. Kesan runtuhan itu menyaksikan lantai berlubang teruk dan palang keduli hancur. Sementara itu, kerajaan India mengumumkan pampasan bernilai RM200,000 iaitu kira-kira RM10,728.93 kepada setiap waris mangsa yang terkorban. Ratusan penunjuk perasaan warga Palestin berkumpul di sempadan semenanjung Gaza dan Israel bagi mendesak penamatan pendudukan Israel di wilayah mereka. Himpunan sempena sambutan Land Day ke-47 itu turut menzahirkan gesaan mereka untuk menubuhkan sebuah negara Palestin yang merdeka. Demonstrasi berkenaan tidak hanya berlaku di sempadan semenanjung timur Gaza dan Israel, malah turut diadakan di kawasan lain termasuklah di tebing barat. Mereka mengibarkan bendera Palestin dan melaungkan slogan anti-Israel. Land Day yang disambut setiap 30 Mac bermula sejak tahun 1976 iaitu detik di mana Israel bertindak merampas kira-kira 2,100 hektar tanah kampung Palestin di wilayah Galilee di utara Israel. Protes 1976 berlaku di kampung Araba, Safnin, Deir Hanna, Arab Al-Sawaid dan lain-lain. Tanah di kampung itu dirampas untuk membina lebih banyak penempatan haram Israel. Pembayaran kod QR rentas sempadan Malaysia-Singapura diperkenal. Satu arahan telah keluar daripada Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu di mana seluruh penulisan ataupun mushaf catatan Al-Quran yang selain daripada mushaf yang telah disepakati ini hendaklah dibakar. Timbul idea kenapa Malaysia tak boleh cetak berbagai bentuk Quran terjemahan dalam berbagai-bagai bahasa dunia. Orang bakar satu, kita akan cetak juta. Kita letak dekat 20 lebih design Quran dunia. Ustaz, seronok kita sembang murid malam ni. Banyak ilmu. Terima kasih banyak lu Ustaz. Ustaz okey Ustaz? Okey. Okey ya? Ditambahkan kuih sedap. Oh, ya. Ni Cik Tayuti, Cik Amy ni nak musafir balik ni. Jauh ni, tak nak ni. Orang kata bungkus. Tak apa. Nanti kita tapau sekejap lagi. Tapau ya. Ada apa kari pub, ada undi-undi, ada pis sagu ni. Sila. Orang yang sengsara di hari akhirat adalah orang yang banyak ada masalah dengan manusia. Di akhir zaman dia buat bahasa ringan je. Mengumpat yang paling berat dosa disebut sebagai membawang.
Rupanya puasa itulah, kalaulah dah habis semua yang lain untuk selamat kita, maka Allah jadikan satu benda namanya puasa sebagai pelampung keselamatan berakhir kita. Siapakah tetamu kita untuk minggu ini? Jutaan terima kasih pada TV Al-Hijrah kerana mengadakan Carta 114 ya. Sesungguhnya walau ku serah dengan bahagia kau isteri soleha yang dinanti dengan pribadi. Pembayaran kod QR rentas sempadan antara Malaysia dengan Singapura yang dilancarkan Bank Negara Malaysia BNM dan Penguasa Kewangan Singapura MAS bakal memberi manfaat kepada jutaan pengguna, khususnya individu yang berulang-alik dari Tambak Johor ke Singapura. Gubernur BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, jalinan ini juga akan merangsang perniagaan runcit di kedua-dua negara selain mewujudkan sistem pembayaran yang pantas dan cekap. Menurut BNM, jalinan pembayaran ini akan membolehkan pelanggan institusi kewangan yang mengambil bahagian membuat pembayaran runcit dengan mengimbas kod QR Duit Now dan Nets2. Tambah BNM, inisiatif ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk menurunkan kos serta meningkatkan kelajuan, akses dan keterusan pembayaran rentas sempadan sejajar dengan inisiatif kesaling hubungan pembayaran ASEAN dan Pelan Hala 7 G20 untuk menambah baik pembayaran rentas sempadan. Mengikut rekod purata trafik tahunan sebelum pandemik, merekodkan sebanyak 12 juta pelawat antara kedua-dua negara dan jalinan pembayaran ini akan memberikan peniaga dan pengguna melakukan transaksi dengan lebih lancar dan cekap. BNM memaklumkan jalinan ini akan menyokong pembayaran secara bersemuka oleh pengguna melalui pengimbasan kod QR fizikal yang dipaparkan oleh peniaga serta transaksi e-dagang rentas sempadan secara dalam talian. Jalinan pembayaran kod QR rentas sempadan ini direalisasikan melalui kerjasama pelbagai peserta industri dari kedua-dua negara termasuk Payments Network Malaysia Sdn Bhd, PayNet, Network for Electronic Transfers Singapore Private Limited, NETS, Persatuan Bank-Bank di Singapura serta institusi kewangan yang mengambil bahagian dari kedua-dua negara. Bagi fasa seterusnya, BNM dan MAS merancang untuk mengembangkan jalinan pembayaran ini dengan membolehkan pemindahan dana dan kiriman wang dari akaun ke akaun secara rentas sempadan. Ini membolehkan pengguna membuat pemindahan dana dalam masa nyata antara Malaysia dengan Singapura hanya menerusi nombor telefon mudah alih penerima melalui Duit Now dan Pay Now. Perkhidmatan tersebut dijangka tersedia pada akhir 2023. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga dari alhijrah.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adek Masyarum, satu rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.